Cikgu dah kena tulis kod tu lagi sekali ke? Kod tu. Cikgu mute. Okay. Kalau misalnya kamu dah masuk sebelum ni, saya rasa kamu tak ada masalah kot. Dah masuk. Yang ni hari ni yang baru masuk Balkis dengan Hadif kan. So kalau kamu nak masuk ni, kamu type ni kelas dojo. Buka dekat Google satu, lepas tu buka kelas dojo. Lepas tu pilih yang warna biru tu. Dia ada macam A, B, C. Okay. Kelasdojo.com. Okay, untuk tengok kamu punya point tu. Orang lain dah masuk minggu lepas jadi dia orang dah faham dah. Okay, so BTHUKS untuk kod yang siapa yang baru masuk hari ni lah. BTHUKS. Okay, so kita hari ni nak menyambung pembelajaran kita untuk tajuk baru iaitu rusting. Okay, tentang karat. Okay. Ada lagi baru masuk? Tak ada kan? Okay. Oh, Zairil. Okay. Okay. Lepas tu 10 class. Okay. Okay, hari ni kita nak lihat tajuk yang baru iaitu tentang pengaratan. Okay, pengaratan, rusting. So, tajuk pengaratan ni ada kaitan dengan kita dan yang paling penting dia senang kita lihat dia di sekeliling rumah kita ke, mungkin ada di sekolah ke sebab dia berlaku terutamanya di tempat-tempat yang mudah terdedah kepada faktor-faktor dia. Okay, so kita tengok yang tajuk ini. Okay, so hello friends, my name is Red. I'm Chan's favorite toy car. Dia adalah kereta mainan Chan. So father, this car is not moving although the new batteries I use. Dia dah pakai bateri yang baru, dia kata. Kenapa tak gerak-gerak ni? Oh, let me check it, dia kata. Dia pun tengok dekat belakang ni, rupa-rupanya the drive cell holder seems to be rusty. Pemegang bateri dekat belakang ni dah berkarat. Tengok ni, penuh dengan warna reddish brown. So Rusty, can you fix it? Dia pun spray dengan rust removal solution ni, ada dijual di kedai DIY ada. Okay, kalau nak buat sendiri pun boleh sebab dia murah je. Anything? Fikri. Okay. Ini Fikri. Okay. Okay, lagi kita sambung balik. Okay, Rusty, can you fix it? Now use the remote control to move the car. Tengok, dah boleh pasang balik. So betul, sebab rust material dia tak boleh mengalirkan, dia cannot conduct electric. Okay, so itu yang menghalang dia tadi rupa-rupanya. Jadi bila dia dah baiki, I'm so happy. Jadi kereta dia dah boleh jalan. So kenapa dia boleh berkarat? Apa yang menyebabkan tempat pemegang tu tadi berkarat? Dia kata, why are some part of the car rusty? Tapi yang body dia tak berkarat. Tu ada reason. Okay, so now characteristics of rusty objects. Page 164. Okay, yang baru masuk. Kalau kamu baru masuk, so kamu cakap ke Assalamualaikum ke supaya saya sedar. Okay, tak apalah, kalau tak cakap pun tak apa, nanti kita check balik. Okay, so it's stiff, dia punya handle ni. Kita nak buka dia susah nak buka.
Kalau kamu punya sliding window dekat kita punya kelas tu pun macam tu juga kan. Dia ada kesan yang susah untuk ditolak tu ataupun ditarik. Kenapa tu? So dia kata the window handle is actually rusted, has rusted. Dia sudah berkarat tu. So look at the color. It is reddish brown. Dia sudah berwarna dia berwarna reddish brown. Sorry cikgu. Kejap Okay. Kamu tengok ni, mana warna dia reddish brown. Jangan tertukar brown red ke dark brown ke, tak boleh. Dia memang merah ke perangan. Warna dia. So why does the hinge make a loud sound bila dekat kita dekat pintu ni kita nak buka dia jadi berbunyi-bunyi? Okay, the hinge also rusted. Ni kita panggil hinge ni yang kita letakkan di antara pintu kita sebab kita nak bagi dia mudah untuk dibuka. Tapi bila dia lama-lama dia akan berkarat. So the surface are rough. The surface of the hinge is rough and also brittle. Apa brittle? Not durable ataupun bahasa Melayu kita cakap rapuh. Permukaan dia pun kasar. Not smooth. Not smooth but tidak semualah. Yang berkarat ni biasanya kita tak sentuh lah dia ya. Okay, so what are the characteristics of rusty object? Ada 3 saja, which is reddish brown. Ni cikgu highlight warna yang lebih terang ni, reddish brown. Second is rough surface. And then number 3 is brittle. 3. Ada 3 ciri-ciri benda yang berkarat. 3 characteristic of rusty object. Okay, so kita pun pergi kepada aktiviti ini, kita baca je lah. So identify rusty objects found in the school compound. Kalau SK agama ni susah sikit nak cari, kecuali kalau kita tengok pada tempat yang susah untuk dibuka dan ditutup seperti window. So based on the observation, discuss the characteristic. So ada 3 macam ini kan. Apa yang dia jumpa? Nail, bottle, hammer, brittle, nail, brittle, hammer, rough, macam-macam. Tangga, dulu kan selalu tangga tu berkarat. Saya rasa kamu perasan. Tak boleh sentuh lah dia, bahaya. So ini adalah satu contoh aktiviti, kita pergi cari dia. Kalau kamu buat di rumah pun boleh. Tapi tak payahlah, kita tak perlu dulu buat lah. Kita akan cari aktiviti yang bersesuaian dengan musim PDPR ini, insya-Allah. Okay, pergi kepada 166, 166. Rusty objects. So there are objects found in our surrounding that are made of different material. So what material yang akan berkarat? Okay, so some material become rusty and some do not rust. Ada yang boleh berkarat dan ada yang tidak boleh berkarat. Okay, so dia pun jalan-jalan, dia pun jumpa ada 2 type of bench, 2 types of bench. The first is the I don't know which one is the first, but this one on the left one is the wooden bench. This one is looks like iron bench. So let's sit on this wooden, betul lah. Let's sit on this wooden bench, dia kata. Kenapa tak pergi duduk dekat tadi yang iron bench? Because the iron bench is rusty. But wooden bench is not rusty. So dia pergi duduk kat tempat yang tidak berkarat. Sebab lagi pun kalau berkarat nanti baju kita akan kotor. So kat sini, tengok ni. Berkarat. Tak ada orang nak duduk. Lagipun dia adalah
berbahaya. Boleh jadi bila kamu duduk je, runtuh dia. Bahaya. So, difference dia ialah color dia. Kamu tengok color yang wooden bench ni, kamu tengok dia. Of course the natural color of wood, but the iron bench, the color is reddish brown, and it is not safe. Kalau macam tadi kita cakap, kalau kita duduk dia, boleh jadi dia roboh, fall down. Kemudian dia pun jalan lagi. Oh, the mailbox at your house does not rust. Mailbox tu. Kenapa? So, mailbox yang di rumah saya ni dibuat daripada plastik. Mailbox yang di rumah Ravi tu dia buat daripada plastik. Sebab tu dia tidak berkarat. Tapi rumah Chan tu berkarat. Apa yang menyebabkan dia berkarat? Because it is made up of iron. So kita boleh cakap secara general, metal yang especially iron akan berkarat. So ada juga metal tetapi yang tidak berkarat. Nanti kita tengok apa metal yang tidak berkarat. Okay, ada metal yang berkarat, ada yang tidak berkarat. Tapi kalau non-metal, of course they are not rusty. Okay, so tengok dekat sini ada aktiviti menggunakan cuka. Kalaulah nak buat ni, kena ada bantuan daripada orang dewasa sebab dia cuka ni dia akan menyebabkan rasa tangan pada tangan kita ni ada rasa yang tidak selesa. Okay, asyik baik betul. Wet the cotton roll with vinegar. Basahkan dia dengan cuka. Kemudian kamu letakkan beberapa bahan-bahan yang seperti jarum, glass rod, drinking straw, wooden skewer ni apa? Lidi sate lah. Yang cucuk sate tu, and the nail on the wet cotton roll yang dah dibasahkan dengan cuka tadi. Lepas tu kamu pun gulung dia dan tinggalkan selama 5 hari. Ini yang susah sikit nak buat ni sebab kita kena tinggalkan dia sebelum datang untuk buat pemerhatian. So kalau kita buat minggu ni, minggu depan baru kita record dia punya observation. So tapi dia senang saja. We can do prediction. Kita boleh buat ramalan dekat sini. So apa kata kita terus buatlah ramalan dia dekat sini. Okay, cikgu terus tulis dia. Apa kata kita macam mana cikgu nak tulis ke? Okay, ni lah. Okay, record the observation. Ni. Okay, kita warna. Tak nak warna lambat. Kita tulis je lah. Kita tulis dia rusting or not rusting. Itu saja. Okay, any question? No? Mengantuk ke? Mengantuk ke? Ada yang baru masuk lagi ke? 11 tu. Fikri. Siapa lagi yang baru masuk? Kamu pandai guna macam-macam. Naili, Amira, Fikri, Zairi, Razik. Najah mana Najah? Najah Munira. Ni macam masuk. Hadif Kushayi, Fikri Hazi, Muhammad Razik, dia Cassandra. Najah belum masuk. Okay, tak apa. Cikgu terpaksa ubah ni sebab cikgu esok ada nak kena pergi untuk urusan kesihatan cikgu. Okay, so kita sama-sama tengok needle. Okay, so needle rusting or not rusting? Orang yang pertama nak jawab. Rusting. Cikgu bagi first try. Rusting. Okay, Zaire, very good. Zaire kan? Correct answer. Okay, so dekat first ni rusting. Okay, besar sangat. Terus sini. Sebelah. Okay, rusting. Wooden skewer. Okay, siapa nak Not jawab? rusting. Not rusting. Non rusting. Okay, Razi. Kuat lagi suaranya. Okay, correct answer. Not rusting.
Okay, lagi. Nail. Rusting. Rusting. Okay, siapa tu? Entah, cikgu saya dengar suara 3 orang. Oh, 3 orang lah bagi siapa? Razi. Saya. Siapa lagi Siapa? suara? Siapa lagi 2 orang tu? Siapa? Sila mengaku. Hadif Ha? Kusayi. Hadif Kusyari, ya ke? Entah, Lagi? dia cakap kat Chat. Lagi? Siapa lagi seorang? Is there anyone else yang menjawab tadi? Tidak? Okey, tak apa. Teruskan. Cikgu, Zairil tu cikgu. Zairil lagi. Okey. Dan Balkis. Dan Balkis cikgu. Wah, semua orang lalu dapat bintang lah. Okay, drinking straw. Not Not rusting. rusting. Cikgu. Adua dapat bintang juga cikgu sebab dia jawab dekat chat. Ya ke? Okay, what about glass rod? Nasrot, not rusting. Not rusting. Okay, not rusting. Yeay, saya tambah. Fikri. Adik, kalau kamu masuk dia punya ni, kamu dah masuk, dia bunyi kan, dia bila kamu dapat point kan, dia ada bunyi kan? Tak ada? Ya ke? Tak ada. Ada. Ada kan? Saya Kalau tak ada. Ada je. sepatutnya ada tau, saya tak tahu. Mungkin kamu boleh tengok nanti. Tak apa. Dia sepatutnya ada bunyi bila kamu dapat point tu. Okay, now we go on. Kita dah senang je ni. Dia mudah saja kita tahu, which is the iron material will rust. Ada juga metal tetapi tidak berkarat. So dekat sini dia kata kalau kamu gunakan dia punya vinegar and sharp objects, you have to be careful and you have to wash your hands immediately after using the vinegar. Okay, so what can you conclude from this activity? Only iron material will rust. So okay, kita pergi kepada factor dia pula. Dah tutup mikrofon? Okay, factors that cause rusting. What causes the object to rust? Apakah yang menyebabkan dia berkarat? Ada 2 saja. Okay, dia pun kata several factors. Apa dia? Okay, dia pun tunjuklah dengan kita satu aktiviti yang susah juga nak buat kalau di musim PDPR ni. Tak apalah. So, to investigate the factors that cause rusting. Dew, air and water cause rusting. Okay, water and air will cause iron wool to rust. Okay, iron wool ni tak ada lah. Iron wool ni dia serbuk besi, kita tak ada. Okay, tak apa. So dia sebenarnya halus dan dia gunakan biasanya untuk aktiviti bagi tajuk magnet. Tapi sekarang memang tak ada. So the manipulated variable is presence of water and air. And then the responding variable would be condition of the iron wool. Kemudian kita letakkan quantity of iron wool tu sama. Itu tak apalah, tak ada memberi kesan sangat. So kita nak tengok hasil dia selepas beberapa hari. Kamu tengok dekat sini ada beza dia. Okay, dia letakkan 4 biji, 4 test tubes. Lepas tu dengan setiap test tubes tu dia masukkan iron wool sebanyak 20 gram. Okay, A, B, C, D. Okay. Dia kata ni sebab apa? Sebab dia boleh ni lah terbang ke macam mana ke. Okay. Teacher prepare iron wool and boil water tu. Okay, tak apa. Air panas tu. Okay. Nak tengok ini. Okay. So iron wool, semua ada iron wool. Tetapi A dia tinggalkan kosong saja. A tak letak apa-apa selain iron wool. Dia ada itu saja.
Manakala B, dia ada anhydrous calcium chloride ataupun bahasa Melayu kita panggil kalsium klorida kontang. Kenapa kontang? Sebab dia kering. Kering kontang. Jadi kering lah. Macam bahasa Melayu kan. Kering kontang. Jadi apa maksud kontang? Kering. So kenapa? Apa yang dibuat? Okay, nanti kita tengok. Oil, C, dia letakkan minyak. Kemudian boil tap water. Oil, minyak. Kemudian dia letak air panas yang mendidih. Ada dua bahan yang dimasukkan dekat sini. Dan yang D pula dia cuma masukkan tap water, air paip sahaja. So daripada empat ini, okay, A, B, C dan D, yang mana yang tidak akan berkarat? Okay, yang mana yang akan berkarat? Yang berkarat A dan D. A dan D. A ni tak ada letak apa-apa pun. Okay. D ada letak air paip. Tapi di dalam A dan D ada presence of air and water. Presence of air and water. So kita tulis dekat sini A A ada air and water. Ini anhydrous calcium chloride ni, okay, dia menyerap air. Jadi dekat sini ada udara tapi water tak ada. Okay, so cikgu buat macam mana? No water. Okay, cikgu tanda macam tu lah. X, cikgu X kan dia. Maksudnya tak ada. Udara ada tetapi air tak ada sebab dia sudah diserap oleh kalsium klorida kontang ataupun anhydrous calcium chloride. Itu penting. Okay. Kemudian yang ketiga ini dia ada air tetapi pun sama juga dia tidak ada udara sebab bila kita sudah didihkan air, udara di dalam air tu hilang. So dia macam tajuk yang heat yang sebelum ini. So bila dia sudah mencapai boiling point, udara semuanya sudah hilang. Kemudian ditambah dengan oil ni akan menghalang sebarang udara untuk masuk ke dalam air tu. Jadi so sini no air, okay, tapi ada water. Beza dia. Sini ada air, sini ada udara. Okay. Sini ada udara, B ada udara tapi tak ada air. C pula terbalik dia, which is dia ada air tetapi dia tidak ada udara. Jadi dia tak boleh berkarat. Kalau D, tap water, dia ada air sebab di dalam tap water memang ada udara. Dan dia juga ada water of course. Sebab dia sendiri kan ada air. Okay, so dia ada air and water. So which one will rust? Okay, A and D. But B and C will not rust. Tengok dekat sini. Dia pun tutup, dia pun biarkan selama berapa hari? 4 days, 4 hari. InsyaAllah bolehlah berkarat tapi cikgu tak dapat buatlah ni. Okay, nak tunggu 4 hari. Okay, close the test tubes using the test tube stoppers and then 4 days you observe. So record dekat sini A rusting. Okay, cikgu tak mana ni? Okay, A rusting. Okay, besar sikit . Okay, rusting. Mana ni? Kemudian B, not rusting.
Okay, C also not rusting. And D rusting. Okay, so ini menunjukkan kepada kita kalau dia ada air sahaja, tak ada water, so dia tak boleh berkarat. Kalau dia ada either one, dia tak boleh either one. Dia mesti kena ada dua-dua. Okay, kita pun tengok dekat sini. Apa tujuan tadi yang B tu, dia letakkan anhydrous calcium chloride. Okay, kita tengok. Anhydrous calcium chloride is actually to absorb moisture. Kelembapan. Apa kelembapan? Mestilah air. So anhydrous calcium chloride is used to absorb moisture ataupun water. Kelembapan air lah. So that the condition inside will be dry. Jadilah kering kontang. Sebab tu nama dia kontang. Kalsium klorida kontang dalam bahasa Melayu. Manakala boil water pula, air panas tadi yang mendidih, bukan air panas biasa, air panas yang mendidih, dia tidak ada air, does not contain any water, does not contain any air. Dan kita tambahkan dia dengan cooking oil tu pula, dia akan menghalang udara masuk. They will prevent air from entering the water. Kalau kamu tak tambah dia, dia dah mendidih. Lepas tu kamu tak tambah dia sebarang minyak. Bila suhu dia semakin rendah, dia semakin sejuk, dia akan menambah bilangan udara. Jadi menambah kehadiran udara. Jadi dia tak sesuai. Jadi dia mesti tambahkan cooking oil ni. So B ada guna anhydrous calcium chloride, C ada guna boil water dengan cooking oil. Dia gunakan dua bahan. Okay, now. So kita pun tengok dekat jawapan dekat sini, interpreting the data, which test tube contains rusty iron wool? Yang berkarat, A and D. Why? Presence of air. Cikgu type kat sini lah sekali lagi. Kena ingat perkataan presence dengan absence ni. Presence tu hadir. Macam hari ni, who is present? So presence, apa yang hadir. Okay, presence of air and water. Kena jawab dua-dua sekaligus. Kalau di sini, apakah yang tidak hadir? So kita jawab, siapa yang tak hadir? Absence, lawan dia. Absence, tidak hadir. So ini mesti ingat istilah ni, hadir dengan tidak hadir. Jangan sebut get, not get. Tak mau, tak ada guna perkataan get, not get. Why rusty? Because not get water, get some water. Nah, tak boleh guna get. Dapat tak dapat tu, tak sesuai. Kita pakai presence and absence. So what are the factors that cause rusting? Mesti ada dua. Ingat berkali-kali ulang ni. Air and water. Lambat nak keluar. Okay. Air and water. So what is the conclusion of this experiment? So rusting is caused by presence of air and water. So adakah betul hipotesis kita? Ya, betul lah. Air and water. The presence of water and air cause the iron wool to rust. Okay. Siapa tu? Bawa hadir ke? Okay, Hadif Zikri. Hello, Hadif Zikri. Okay, so siapa lagi yang hadir? Tolong beritahu cikgu. Hadif Zikri. Hadif Zikri. Attendance dulu. Okay, any more? Siapa lagi yang hadir? Tolong beritahu cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No more? Okay, so safe. Bagi Cikgu, Hadif Syaura hadir. Syaura hadir. Okay, mana Siti Syaura? Okay. Lewat masuk. Okay. So bagi 10 kelas.
attend class. Okay, so kita pun tengok dekat sini. Ingat, faktor yang menyebabkan dia berkarat mesti ada dua. Okay, so sekarang kita nak pergi kepada macam mana nak menghalang pengaratan. Okay. Okay, ada 4 cara sahaja. Ni cikgu belum lagi scan dia punya QR code ni. Later kalau kamu ada masa kamu nak scan, nak explore apa yang dia tunjukkan dalam sana, kamu boleh tengok mungkin video, saya tak tahulah. So ada 4 cara yang boleh kita menghalang. Dia tak maksudnya kalau dah berkarat lepas tu kamu pergi gunakan cara ni. Dia bukan cara macam tu . Dia sebelum berkarat kita buat ni. Sebelum benda tu berkarat. Tapi ada juga cara yang sesuai bila dah berkarat kita boleh guna. Which is this one. Tak apa, kita tengok. Okay, ingat. Prevent tu bukan overcome. Prevent tu bukan mengatasi. Prevent tu maksudnya menghalang, mencegah. Sebelum dia berkarat kita buat 4 ni. So, objects made of iron that are left exposed to water and air will undergo rusting process. Kalau kita dedahkan dia kepada air dan udara, dia akan berkarat. So macam mana ada cara dia? Cara yang pertama ialah oiling or greasing. Letakkan minyak ataupun grease. Grease dengan oil ni adalah satu kumpulan yang samalah. Dia adalah benda yang sama. Oil, dua-dua ada oil. Tetapi kalau biasanya untuk alat-alat yang mesin ataupun alat-alat yang mechanical, kita gunakan grease. Oil ni biasanya alat-alat yang di rumah kita boleh guna. Okay, so oil and grease is applied to the surface of object made of iron. So kita letakkan grease tu pada permukaan besi. Kenapa? Tadi kita tengok tadi eksperimen yang dekat atas tadi, oil dia tidak akan menyebabkan udara terkena pada surface itu. So oil tu menghalang udara. Jadi tak ada udara, tak boleh berkarat. Itu yang bagusnya. So contohnya dekat bicycle chain, dekat dia punya gear tu kita boleh letak. Kemudian kalau kita guna mangga, kamu tahu the padlock. The padlock tu kita boleh gunakan dia, kita letakkan grease yang bersesuaian. Okay. Kemudian kita pergi lagi yang ini, cara yang kedua, coating. Coating with a layer of rust-proof material. Rust-proof material such as plastic are coated onto the surface of objects made of iron. So kita balut dia. Coating ni maksudnya balut. Kita membalut. Okay, cikgu tulis kat sini. Balut. Balut. Okay. Awak besar pula. Membalut. Membalut. Coating ialah membalut. So contohnya kamu tengok hanger ni dia balut dengan plastik. Jadi dia tak berkarat. Kamu boleh tengok paper clip sekarang berwarna-warni. Kenapa dia boleh tak warna-warni? Satu, of course nak suruh warna dia menarik. Tapi pada masa yang sama, bila kita balut dia, dia tidak akan berkarat. Paper clip kan dia buat daripada besi. Kalau satu lagi thumbtack. Kalau kamu tengok thumbtack, tahu paku tekan kan? Bukan paku yang diguna untuk buat rumah tu semua tu, yang untuk construction tu. Tapi thumbtack yang kita gunakan sebagai alat tulis. So they are also coming with a lot of colourful features. Tapi sebenarnya colourful tu ada sebenarnya tujuan dia adalah menghalang pengaratan. So ada juga yang kita balut selain daripada plastik. Contohnya ada yang gunakan kertas, ada gunakan getah. Kamu tengok wire kan, wire dalam tu ialah cuprum. Tapi kita balut dia supaya wire tu tidak berkarat. Sebab macam tadi yang kita tengok tadi, kalau misalnya ada karat, dia tidak boleh mengalirkan elektrik. Okey, cara yang ketiga pula ialah plating. Apa tu plating? Dalam bahasa Melayu kita panggil dia menyadur. Menyadur. Okey, menyadur. Okey, apa itu menyadur?
menyadur ialah proses juga membalut, tetapi berbeza dengan yang atas ni tadi, dia membalut guna plastik. Ini dia mesti balut guna metal. Metal. So, contoh-contoh metal yang boleh diguna untuk menyadur ialah tin and aluminium. So, tin, inilah macam dalam gambar ni, tin and aluminium. Kamu tengok tin ni dia tidak akan berkarat. Sebab apa dia gunakan aluminium and tin? Because the can is used for food. Kalau kita gunakan benda-benda yang boleh berkarat, ia tidak selamat. Nanti kalau ada karat, kita termakan karat. Itu bahaya untuk kita punya kesihatan. So dia gunakan ni. Selain daripada tin and aluminium, ada juga objek-objek yang dibalut ataupun plate, disadur dengan gold, emas, kemudian silver, seperti alat sudu, garfu yang kita gunakan gold dengan silver. Sebab apa kita tak nak bagi sudu tu berkarat. Pinggan mangkuk ada yang disadur dengan pelbagai-bagai benda. So sebelum cikgu pergi pada cara yang keempat, cikgu nak ingatkan kamu, kalau yang coating ni, it is non-metal. Dia gunakan non-metal untuk membalut. Tapi kalau plating, dia gunakan metal material. Itu beza dia. Dia dua-dua ni sama kaedah dia, tetapi bahan yang nak guna untuk membalut tu berbeza. Sebab tu cikgu cakap yang coating tadi, kalau bukan plastik, kita gunakan kertas. Tetapi plating, kita mesti gunakan metal. So contohnya tin, aluminium, gold, silver, itu tidak akan berkarat. Iron berkarat. Jadi kita pun balut iron tu dengan gold. Contohlah cincin kan, cincin. So tidak semua cincin tu dia buat so ataupun fully from gold. Dia ada juga yang berbalut. So kalau kita tengok cincin-cincin yang murah sikit, mungkin dia adalah yang dibalut. Tapi kalau dia mahal, maksudnya dia pure gold or pure silver. Okay, now cara yang keempat ialah painting. So this one is easy. Kenapa kita cat dia? Kenapa? Sebab cat boleh menghalang water and air, udara dan air. So, jadi kita cat dia cantik tu, bukan setakat dia cantik, tetapi the surface will be prevented from water and air. Okay, so ada 4 cara untuk kita gunakan. Letakkan minyak, coating, membalut, plating, menyadur dan painting, mengecat. Ada 4 cara. So kenapa kita kena menghalang pengaratan? Kenapa kita tak biarkan dia saja? Kalau kereta kita berkarat, biar saja berkarat. Macam tu ke? Ataupun kalau misalnya kita ada pembaris besi, pembaris ataupun gunting. Gunting, kenapa kita tak biarkan dia saja? Okay, kamu tengok dekat sini, this mother and her child is buying the sardine, which is canned sardine, yang dia tinkan. Dia masuk dalam tin. Kemudian the can is dented. Apa dented? Kemek. Ada kemek. So adakah bagus? Dia kata tak payah mak. Dia kata jangan beli yang dented tu. Let's look for sardine that is not dented. Kita beli yang can tu yang tidak dented. Because the dented part may have rust. Dan bahagian yang kemek-kemek tu mungkin dia akan mempunyai kesan-kesan pengaratan ataupun ada karat. So itu tidak bagus. Kalau kita dah makan nanti masuk dalam badan kita. Boleh berlaku berbagai-bagai kesan buruk. Contohnya ada murid-murid berlari, lepas tu terpijak paku yang berkarat. Paku yang berkarat tu, karat tu kalau misalnya dia masuk ke dalam salur darah kita, it will cause health problem later. Kemudian yang kedua, dia tengok dia dekat sini, the fence is rusty, dah nak raya ni, kamu cat lah boleh tak? Dia kata, so dia kata cat lah. Dia catkan nanti it will look better, jadi menarik, pleasant look bila kita cat dia. Jadi ada tujuan dia. Yang pertama for our health, and second is for appearance. Kita panggil appearance, penampilan dia. Kalau kita cat, barulah dia nampak cantik sikit.
Ada tujuan dia. Dua. Kemudian yang ketiga pula, it is also for safety because tengok ni, handrail of the staircase is brittle. Tempat kamu pegang nak naik tangga tu, dia dah rapuh dah. Jadi kalau kamu pegang ni nanti tiba-tiba tercabut. Ataupun bila ada kamu cepat-cepat nak jalan, tiba-tiba terjatuh staircase ataupun handle tu ke atas kamu. So it is dangerous. It is not safe to be used. Ia tidak bahaya, tidak selamat, tidak bahaya pula. Tidak selamat. So it seems that the staircase also rusted. Tengok ni, tangga pun ada karat. Kali kita ada pijak, tiba-tiba kaki kita masuk dalam sana. Terluka, ada kecederaan dan sebagainya. Bahaya. Bukan senang, karat ni dia boleh mengalir, dia boleh masuk ke dalam kita punya salur darah. So number 1 is for health, number 2 is for appearance, number 3 is for safety, and number 4. Number 3 3, 4 sekarang. Tengok ni, makcik dengan suami dia, dia kata, kenapa kamu buat apa tu? Dia kata, tengok ni ex dia ni. Apa yang berlaku? It is already rusty. So nak buat macam mana? Kalau kamu asah dia, jadi ke tajam balik? Susah nak tajamkan dia balik. So apa yang nak dibuat? Kita sepatutnya letakkan minyak untuk menjaga dia. Simpan dia di dalam bekas yang ada minyak. Supaya dia tidak tumpul. Sebab bila dia pisau ke, gunting ke, ataupun ni kapak ni, bila dia sudah berkarat, dia akan tumpul. Blunt. It will be blunt. Jadi tak boleh guna. Jadi terpaksa beli baru. Okey, so dia bagi kita satu soalan KBAT dekat sini, iaitu muka surat 172, 172. Dia kata ni sudu. Sudu is made up of iron. So kenapa sudu kita pakai dia hari-hari kena air, setiap hari kena udara, tapi dia tak berkarat pun? Okay, so although they are exposed to water and air every time, hampir setiap masa kita guna dia. Kenapa dia tak berkarat? Okay, so saya buka kepada murid-murid. Saya akan bagi gift idea ni. Mana gift idea? Bagi kreatif and bagi kreatif and inovatif point ni kepada yang berjaya menjawab. Siapa yang nak beritahu saya kenapa sudu dekat rumah kita tu tak berkarat-karat? Sebab dia blank. Sebab dia tak kena air dan udara. Tak kena air dan udara? Kan kita pakai dia buat kacau air. Sebab dia plating. Plating with what? Sebab dia metal. Metal. Dia metal. Lepas tu kenapa? Plating with what, Amira? Saya nak material. What material? Rust-proof material. Rust material? What is it? What is the material? Rust-proof material. Yelah, what is the material? Rust-proof material. What is the material? Tadi macam tadi gold ke, silver ke, tapi ada ke dekat rumah kita guna sudu gold? Saya tahu cikgu. What is it? Plastik ke, apa ke, plastik ke, kertas ke. Kalau kamu pakai sudu yang plastik, macam mana nanti nak masuk dalam air? Panas tak? Ada ke? Panas. Dia sudu besi ni, yang dalam gambar ni ialah sudu besi. Ni sudu besi. Macam mana? Dia bukan tunjuk sudu plastik. Tengok betul-betul gambar ni. Plating with aluminium or tin. No, not correct. Tak ada sudu aluminium. Kalau sudu aluminium, kamu pegang tin tu kan dia lembek. Macam tin tu, dia boleh dipatahkan. Tu aluminium. So is it aluminium? Dia buat daripada besi tahan karat, stainless steel. Dia besi. Tetapi tadi Amira cakap dia plating with rust proof material. Betul dah. Tapi what material is it? What material? Tin dengan aluminium tak sesuai sebab tin Besi aluminium. tahan karat cikgu, besi tahan karat. Besi tahan karat nama apa? Stainless steel. Yes, stainless steel. Tadi Stainless. cikgu,
Banyak kali saya cakap. Mana tak ada pun kamu cakap tadi apa? Saya cakap stainless steel. Banyak kali tadi. Tadi kamu cakap awal-awal tadi apa? Benda lain. Lepas tu saya cakap stainless steel. Tapi cikgu buat-buat tak dengar. Cikgu bukan buat-buat tak dengar. Kamu tadi awal tadi kamu cakap benda lain. Saya nak dengar perkataan plating tu dulu. Itu yang jawapan yang betul. Plating with stainless steel. Itu jawapan dia. So cikgu bagilah. Okay, siapa? Bagi dekat Amira because got the first point yang berkaitan dengan kaedah tadi. So creative and innovative dengan Razi. Okay. Tak ada cikgu tak buat tak dengar. Mana ada buat tak dengar. I'm using the headphone sudah ni. Okay, so ingat dekat sini. Kita punya sudu tu sebenarnya dia sudah di-plate dengan stainless steel. Tapi bukan setakat sudu saja. Adwa pun bagi bintang cikgu. Kenapa? Adwa pun bagi bintang sebab dia jawab dekat cek. Dia cakap besi tahan karat. Besi tahan karat tu stainless steel. Tadi dia jawab tadi cikgu dah betulkan dia. Dia jawab yang apa plastik tadi. Tu tak boleh. Cikgu nak first right terus. Okay, tak apa. Okay, so selain daripada sudu ada lagi perkara-perkara barangan-barangan lain yang menggunakan stainless steel. So it is better than iron. Stainless steel dia adalah berbeza. Steel berbeza, stainless steel tu berbeza. Okay, cikgu habiskan ini. Projek ini ada, okay, tak apalah, kita tak payahlah buat projek ni dulu. Tapi kalau tak silap cikgu, dia ada bagi satu aktiviti di mana kalau kamu nak buat dia spray anti karat. Ni macam ni. Gunakan apa? Dia vinegar, lepas tu tambahkan garam, salt. Okay, cikgu highlightkan beberapa perkataan lah. Vinegar, salt. Lepas tu kamu pun gunakan soda bikarbonat. Tambahkan dia, lepas tu kamu kacau dia. Dan kamu masukkan ke dalam spray botol macam ni. Kamu boleh sembuh pada tempat-tempat yang selalu berkarat. Contohnya seperti kamu punya pintu ataupun pintu, biasanya pintu dengan tingkap biasanya. So dengan sudu tak sesuai lah. Itu sebab kita nak guna untuk makan dan sebagainya. So kita boleh gunakan ni untuk menghalang pengeratan. Nanti dia akan membuang karat tu berlaku. Okay, so okay, ni tak payahlah. Okay, so dekat sini dia tak ada sebut dah. Cikgu nak tunjukkan satu benda. Saya rasa ni Statue of Liberty. Okay. Okay, kita tengok gambar dia. Okay, ni contoh gambar Statue of Liberty. Okay, so kita tahu kan ni ada dekat mana? Dekat United States. Oh, kecil pula. Sekejap, saya cari gambar yang besar. US. Kok kecil juga. Cikgu zoom kan. Cikgu malas nak zoom je. Kalau boleh nak gambar yang terus besar ni. Mana dia tak? Tak apalah, kita pakai je lah gambar mana-mana. Okay, kita tahu dah dia. Warna dia kehijauan macam ni kan. Okay, ni warna dia kehijauan macam ni. So kenapa warna dia kehijauan? Okay, so kalau kamu nak tahu sebenarnya, cuba tengok. Dia dibuat daripada copper. Yes, ni asal dia. Okay. Saya tahu dia buat daripada copper. Asal dia warna coklat. Lama-lama dia berkarat sampai dia jadi warna macam tu lah. Yes, ni warna asal dia which is made up of copper. So copper menyebabkan dia berkarat. Dia berkarat sebab dia duduk dekat air kan, dia duduk dekat tepi laut, dekat kawasan laut. Sebab tu macam kita juga kawasan Miri ni, kita duduk dekat tempat yang dekat dengan laut. So ada banyak kandungan air dan udara. Jadi kita akan banyak berlaku pengeratan. So original dia macam ni. Zaman-zaman dulu masa mula-mula dia siap. Kemudian bila dah lama dia berkarat, dia jadi macam ini. Warna dia kehijauan.
oxidize kita dalam fizik ataupun ialah dalam fizik kita panggil dia oxidize. So you can see here ada banyak. Ni warna pink ni tipu lah ni. So tengok macam-macam dia tunjukkan ni. Boleh turn off mic dulu. Okay, so kamu tengok ni ni ada tunjukkan dia punya ni. Mula-mula dia belum lagi berkarat. Okay, cikgu ambil gambar ni. Unexposed. Masa mula-mula dia siap. Dia warna brown because it is copper. Copper ni apa? Copper ni kalau nak cari dia senang je. Ada dalam wire sebab dia boleh mengalirkan elektrik. So dia duduk kat sini. So copper warna brown tu kita gunakan sebagai wire elektrik. Dah bermakin lama dia berkarat, dia makin reddish brown, merah keperangan. And after a lot of years, sekarang dah berpuluh-puluh tahun, sekarang dia dah jadi warna hijau. Macam ni. This is the what we are seeing nowadays. Warna ni sudah. Itu cikgu cuma nak share saja. Okay, so ada lagi banyak bahan di dunia ini. Okay, dia ada karat. Cikgu nak tunjukkan. Accumulator. Rust. Kita kepala dia ni. Dekat kepala bateri ni nak tunjuk sebenarnya. Tak jumpa. Okay, tak apalah. Okay, setakat itu sahaja cikgu punya kelas hari ini. So, cikgu kelas dojo setakat ini. Okay, cikgu tak sempat nak buat dulu tentang quiz. Cikgu, tapi untuk yang Google Form quiz tu cikgu ada masukkan besok di Google Classroom, Google Form tu untuk besok. So anything you like to ask? Tak ada. Tak ada. Yang lain? Tak ada. Tak ada. So tadi Abang Adwa cakap dia dah scan yang QR code muka surat berapa tadi. So kamu kalau kamu nak tengok dia punya video, kamu boleh tengok sana. Saya akan cari aktiviti yang sesuai untuk kita buat di rumah ke. Sementara PDPR ni muka surat 170. Okay. Kamu tengok je lah video tu dulu. Ada video tu menarik. Panjang tak video tu Abang Adwa? Saya tak tengok lagi sebab 2 minit je. 2 minit. Mudah lah tu. Tak apalah, nanti mungkin kita jadikan tu sebagai amali ke kalau kita dah tak ada jumpa aktiviti lain. So tajuk yang pengaratan ni dia simple je. Kita tahu apa warna karat. Kita tahu apa yang menyebabkan berkarat. Apa dia? Ada dua. Mesti dua yang menyebabkan dia berkarat. Lepas tu yang cara dia ada 4. Okay, that is all. I think we end our class today here. Okay, so besok offline class. Get ready for simple je, jawab soalan senang-senang je dekat Google Classroom. Thank you semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Bye.